Pada suatu ketika dahulu terdapat satu tradisi pengebumian yang kontroversi diamalkan oleh masyarakat di utara India, di mana dalam amalan itu akan ada seorang balu yang baru kematian suaminya akan mengorbankan dirinya dengan duduk di atas tempat bakaran pemakaman suaminya yang sudah meninggal dunia. Dirinya juga akan turut mati terbakar bersama. Oleh kerana agama Hindu mempercayai konsep samsara, yakni reinkarnasi roh kepada kelahiran yang baru, maka dengan melakukan amalan ini mereka beranggapan apabila suaminya baru meninggal dunia, jika si isteri mahu hidup bersama kembali di alam kelahiran yang lain dengan suaminya, maka ia perlu mati bersama pada hari pemakaman suaminya. Amalan ini dikenali sebagai sati. Dari sudut sejarah sukar dikenal pasti bilakah amalan sati ini mula diamalkan. Perkataan sati itu merupakan nama kepada seorang dewi di dalam agama Hindu. Malah amalan ini juga berkait rapat dengan kisah Dewi Sati yang membakar diri fizikalnya semata-mata untuk dilahirkan ke dalam badan yang lain. Kisah ini diceritakan di dalam kitab Vayu Purana, Skanda Purana, Kurma Purana, Padma Purana, Lingga Purana, Shiva Purana dan Matsya Purana. Menurut Vayu Purana, kisahnya bermula apabila Dewi Sati berkahwin dengan Dewa Shiva. Sati merupakan anak kepada Daksha. Daksha merupakan bapa mentua kepada Shiva. Diceritakan bahawa Daksha tidak menghormati Dewa Shiva. Hasil dari sikap itu membuatkan Dewi Sati merasa kecewa akan layanan dan sikap bapanya terhadap Dewa Shiva. Lalu Dewi Sati bertekad untuk tidak mahu berada di dalam badan fizikalnya yang merupakan anak kepada Daksha, dan dia berhasrat untuk dilahirkan kembali ke dalam badan yang lain dan mahu berkahwin kembali dengan Dewa Shiva. Dikatakan Sati melakukan yoga sehingga muncul api besar yang membakar tubuhnya, dan dia berdoa untuk dilahirkan kembali sebagai isteri Shiva. Dalam penjelmaan barunya, ia disebut sebagai Dewi Parvati yang akhirnya menjadi isteri kepada Dewa Shiva. Menurut Sakuntala Narasimha di dalam bukunya Sati Widow Burning in India, mengatakan hasil daripada kisah Dewi Sati inilah ia memberi inspirasi kepada segelintir penganut Hindu untuk melakukan amalan membakar diri ke dalam api bakaran pengebumian jenazah suaminya. Ia dijadikan simbolik melambangkan pengakhiran dalam perkahwinan seseorang. Itu adalah tindakan secara sukarela di mana ia sebagai tanda menjadi isteri yang taat. Seorang wanita mengikuti suaminya hingga ke akhir hayat. Oleh itu, ia dianggap sebagai bentuk pengabdian seorang isteri terhadap suaminya yang telah mati. Amalan ini sangat kontroversi dan dalam sejarah telah direkodkan terdapat banyak kali usaha menghalangnya, terutama antara abad ke-15 hingga ke abad 18 Masihi. Pada tahun 1582, Raja Mughal Akbar melarang sati, dan pada tahun 1663, Aurangzeb juga turut menghalangnya. Bahkan Portugis, Perancis dan Inggeris yang datang ke India pada zaman penjajahan Eropah berusaha menghentikan sati. Pada tahun 1850, Inggeris mengetatkan lagi peraturan mereka terhadap amalan ini. Sir Charles Napier memerintahkan untuk menggantung sampai mati kepada mana-mana pandit Hindu yang melakukan upacara sati. Malah tokoh reformis Hindu sendiri iaitu Raj Ram Mohan Roy adalah salah seorang tokoh Hindu yang menentang amalan sati. Pada tahun 1987, di kampung Diorala di Rajasthan, seorang wanita 18 tahun telah berkahwin dengan seorang lelaki bernama Rob Kanwar. Dia dipaksa melakukan sati ketika suaminya meninggal dunia setelah 8 bulan mereka berkahwin. Dia menolak untuk melakukan sati. Akibatnya, sekumpulan lelaki dari kampung itu memaksa dan memburunya. Polis menyiasat kes itu dan lelaki itu ditangkap. Hasil dari peristiwa itu, kerajaan India telah membuat undang-undang pencegahan sati pada 1987. Dalam Islam adalah sangat dilarang untuk seseorang itu mencederakan diri sendiri, apatah lagi membunuh diri ke dalam api. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran yang bermaksud,
Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Islam memberi hak kepada seorang balu yang telah kematian suaminya. Dia akan mendapat sebahagian dari harta pusaka dari peninggalan si suaminya. Dan setelah tamat tempoh iddahnya, maka dia memiliki hak untuk dikahwini lagi. Dan di dalam Al-Quran Allah telah menyebut,